Janganlah jadilah apa-apa yang pelik. Ya. Okay. Kita tengok soalan nombor 9 tu. Okay, soalan nombor 9 kita ada hydrogen peroxide. Okay. Ada yang masuk sekejap ya. Okay, kita ada hydrogen peroxide H2O2 decompose, produce water and oxygen gas. Okay, hydrogen peroxide ni kita consider dia sebagai solution lah. Maksudnya ada solute dia adalah solute dia adalah H2O2 solution lah, sebab dia diberi dalam bentuk molarity kat sini. Ya, diberi dalam bentuk molarity lah. Maksudnya sekarang kalau kita tengok kita campurkan kat sini solution H2O dan juga H2O2 lah. So ini kalau boleh kita tukarkan dia kepada aqueous lah. Ya. Baru kita nampak dia adalah solution lah ya. Sebab dia beri dalam bentuk molarity. Kalau tak dia 100% lah ya. So sekarang okay, hydrogen peroxide decompose to produce water and oxygen in the following. Okay, what would be the volume of oxygen released from the decomposition? Okay, jadi sekarang kalau kita tengok dalam tindak balas tu, kita ada hydrogen peroxide. Okay, dia decompose to produce H2O lah. And also oxygen gas. Okay, so maksudnya sekarang dalam solution itu, ini kita ada solvent. Ini kita ada solute lah ya. Okay. Saya ambil mana dia masuk. Okay. Kita ada solvent, kita ada solute lah. Yang akan decompose itu adalah solute lah. That is the hydrogen peroxide. Boleh ya? Ada solution ni dalam bentuk solution. Kenapa saya kata dalam bentuk solution? Sebab dia ada molarity lah kat sini. Ya. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok di sini ya. Yang bertindak balas itu adalah hydrogen peroxide lah. Ya. Air dia tak ada buat apa-apa pun. Ya, dia tak bertindak balas. Yang decompose adalah hydrogen peroxide H2O2 tu. Okay, jadi sekarang kita ada solution itu, solution lah, this is the solution lah ya. Solution itu ada sebanyak 250 ml, 2.0 molar H2O2. Okay, jadi sekarang kita nak dapatkan berapakah volume of oxygen gas release lah. Jadi apa perkara pertama yang kita kena buat ialah you have to find mole of solute dalam solution inilah. Ini menghasilkan campuran ini menghasilkan solution. Berapa nak kira mole solute pakai formula MV over 1000 ataupun pakai MV pun boleh, tapi volume kena dalam unit liter ya. Tapi saya sebab kat sini diberi dalam unit mililiter, so that saya pakai formula MV over 1000 lah. So kita ada kat situ 2 darab 250 ml dividekan dengan 1000 lah. So kita ada kat situ 0. Ni 50 kan, 50 divide dengan 100, 0.5 mol. Jadi mol hydrogen peroxide yang kita dapat di situ ialah sebanyak 0.5 mol lah. Ini 0.5 mol hydrogen peroxide. Jadi sekarang kita nak kira volume. Volume oksigen tak tahu. Tapi boleh tak kita kena kira dapatkan pekadaran daripada hydrogen peroxide ni secara volume tak? Kita kena dapatkan dulu mol untuk oksigen dulu. Dapatkan dulu mol oksigen berapa? Lepas tu daripada mol then we can change to volume lah ya. Tapi kena buat pekadaran dengan hydrogen peroxide. Ya, kena buat pekadaran dengan hydrogen peroxide lah. Okay. Jadi kalau kita tengok daripada equation, from the equation kita ada 2 mol hydrogen peroxide. Okay, produce 1 mol
oksigen gas. Dia masuk. Okay. So ini mana dapat? Kita dapat daripada equation lah. Kita dapat daripada dia punya equation kat sini lah. Ya. Ni equation dia. So 2 mole hydrogen peroxide produce 1 mole oksigen lah. Tapi mole hydrogen peroxide yang kita pakai sekarang hanya 0.5. So kita ada 0.5 mole hydrogen peroxide. Okay. Produce berapa? Macam itulah. Kalau satu tangan 5 jari. Kalau 3 tangan berapa jari lah. Macam itulah maksudnya. Ini adalah datangnya daripada mana? Datangnya daripada standard lah. Standard equation dia. Daripada equation di sinilah. Ya. Macam tu. 2 mole hydrogen peroxide produce 1 mole oxygen. Okay. Tapi dalam data tu diberikan mole hydrogen peroxide hanya banyak inilah. Kita dapat 0.5. 0.5 ni datangnya daripada mana? Sebab dia bagi 250 mil 2 molar hydrogen peroxide lah. Jadi mole hydrogen peroxide yang diberikan kepada kamu 0.5. Jadi berapa mole oksigen gas yang kita boleh dapat? So dah dapat mole baru kita boleh tukar dia menjadi volume. Yang ni refer balik pada yang topik awal yang saya tunjukkan lah tu dari segi nak kira dah dapat mole nak tukar kepada volume tu ya. Kena tengok balik yang lepas lah. So sekarang kalau kita tengok di sini 2 dapat 1. Yang ini 2 bahagi 2 dapat 1 lah. 0.5 bahagi 2 juga. So kita akan dapat 0.25 mole. Ini saya congak je ni. Yang ni boleh So harap kamu boleh lah. Ya, kalau nak tunjukkan calculation pun boleh. 0.5 divide by 2 times 1. So that you will get 0.25 mole. Macam tu lah untuk dapatkan mole oksigen. Ada yang masuk ke? Ya. Alright. Jadi sekarang kalau kita tengok, kita dah dapat mole oksigen gas. Kita sudah dapat mole oksigen gas. So dah dapat mole oksigen gas, apa kita buat? Kita nak kira volume. Volume oksigen gas. Kita dah ada mole, nak tukar pada volume, apa buat ialah darabkan dengan 22.4 sebab dia at STP. Jadi 0.25 times 22.4. So that you will get the volume of oxygen gas ialah sebanyak 5.6 liter. Ataupun dm cube lah unit dia. Kalau nak tukar kepada mililiter pun boleh. Okay, tapi ni besar sangat lah, darab dengan 1000. 5600 mililiter. Lah ni. cm cube. So boleh salin lah. Ni buat perkadaran sajalah ya. Buat perkadaran saja. Chemistry ni dia about perkadaran je. Banyak. Okay, boleh salin. Saya dah call beberapa orang yang dapat rendah daripada ada beberapa orang lah, tak ramai lah daripada group you all. Saya punya tutor ni tak ramai sangat lah ya. Nanti saya akan call lah siapa yang dapat bawah. Siapa yang dapat bawah 10 tu consider rendah lah ya. Untuk UPS baru ni. Jadi janganlah reject call saya tu. Saya nak sembang-sembang lah juga dengan kamu ya. Siapa yang dapat bawah daripada 10 tu is consider rendah. So saya akan call. So janganlah tak tangkap lah tahu madam call, saya taklah marah-marah kan. Cuma nak marah apa, kamu pun dah besar kan. Kamu tahulah apa benda. Just kita nak sembang-sembang sajalah ya.
Mungkin kamu boleh mengadu masalah kamu dengan saya masa saya call. So janganlah reject call saya tu. Ya? Janganlah tak nak angkat. Kamu beritahu lah kalau ada masalah. Apa masalah kamu. Okay, dari segi pembelajaran mungkin kan kita tak tahu setiap orang ada masalah masing-masing. Ya. So kalau saya call nanti kamu ceritalah dengan saya kok ada benda yang saya mungkin boleh bantu ataupun apa-apalah ya. Tapi saya tak ramai lah sebenarnya, tak ramai lah daripada kelas, daripada grup saya ni ya. Tapi tak habis lagi lah saya call. Ada berapa orang. So bawah daripada 10 tu saya consider as rendah lah ya. So hopefully untuk the next UPS nanti kamu cubalah buat yang terbaik lah. Buatlah soalan Kemipedia tu. Sebab soalan Kemipedia tu memang mirip kepada soalan UPS. Sebab kita risau tau. Kalau kamu tak boleh jawab UPS ni, dapat UPS rendah, nanti coursework kamu akan jadi sangat rendah lah. Ya? Macam tu. Tak apalah, nanti saya akan call. Mungkin bertanya masalah. Ataupun kamu bersedialah dengan kamu rasa kamu nak cerita apa kat saya pun boleh, tak ada masalah ya. Jangan reject call saya pula. Macam tu lah ya. Okay, dah habis ya. So kita teruskan dengan nombor 10. Dia masuk kah? Okay, cuba tengok nombor 10. Saya pergi laju-laju tau sebab kita banyak nak bincang. Tinggal sejam je lagi ni. Ya. Dia meeting written pun tak masuk lagi. Saya takut. Jadinya saya nak remind kamu kemungkinan esok kita akan buat kelas. Jumaat, Sabtu, Ahad. Macam tu tau. Sebab tak habis ni saya jadi risau. Kan? Minggu depan dah masuk chapter 5 dah. Tak boleh tangguh dah ya. So minggu ni memang kena habiskan chapter 4. Ya, macam tu. Okay, cuba tengok the complete combustion of copper sulfide according to the following equation. If the mass of copper sulfide mixture is 14 gram, yang ni diberikan. Ya. Okay, yang ini 14 gram. Calculate the number of molecule of gas oxygen reacted. Dia nak berapakah number of oxygen gas reacted, mass sulfur dioxide, volume sulfur dioxide at STP lah. Jadi ini semua memerlukan perkadaran lah. Tapi perkadaran di antara satu bahan dengan bahan yang lain menggunakan perkadaran ni memang menggunakan dalam bentuk mol lah ya. Okey, jadi perkara pertama yang kita kena buat ialah kamu kena kira mol. Okay. Kira mol copper to sulfide. Jadi dah ada mass. 14 dividekan dengan molar mass copper sulfide. Kita ada 159. Yang ni saya tak tunjuk lah macam mana nak kira tu. So saya harap kamu tahu dah ya. Molar mass atau apa ni, relative atomic mass copper dengan sulfide dapat ni lah. So mol dia adalah 0.0879 mol. Mol copper sulfide lah. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, kita nak kira oxygen gas lah. Kan? Nak kira oxygen gas. Kita nak kira number of oxygen gas. So kita kena kira dulu mol oxygen gas yang diperlukan dalam tindak balas tersebut lah. Ya? Jadi kita boleh buat perkadaran. Okay. So daripada equation kita nampak 2 mol copper sulfide. Okay. Akan react dengan 3 mol oxygen gas. So kalau kita ada 0.0879 mol copper sulfide, okay, dia perlukan berapa mol oksigen? Yang ni kita boleh kira ikut perkadaran lah ya. 0.0879 divide by 2 times 3. Dapatlah mol oksigen. So saya tulis jawapan dah. Ya, ada yang masuk.
Okay. So, kamu akan dapat di situ mol oksigen ialah sebanyak 0.132 mol oksigen. Dapat banyak ni mol oksigen lah. Ya. Ikut perkadaran lah. Yang ni harap kamu boleh kira lah tau. Contohnya kalau kita ada 3 tangan, 15 jari. Kan? Ada 3 tangan. Jadi kalau satu tangan ada berapa jari? Macam tu lah. Ada berapa jari lah. So jari ni kita ada 1 bahagi 3 darab 15. So maksudnya 1 bahagi yang ini bahagi, yang ini kena darab lah. Macam tu. Itu cara yang senang untuk kita buat lah. Untuk kita fikirkan ya. Alright. Sama juga yang ni pun. Macam mana kita buat? 0.879 divide by 2 bahagi yang ni. Okay. Darab dengan 3 lah. So times 3. Macam tu lah cerita dia. Ya. Okay. Kalau susah-susah sangat kamu nak kira lah. Tak payah fikir cara lain. Ya. Alright. Dan kita sudah dapat mol oksigen. Dia nak number of, kalau nak number of oksigen, number of oxygen gas. Kan? So, number ni kena ingat, dia bilangan. Bilangan mesti darab dengan Avogadro number lah. So, kita ada 0.132 times dengan Na. So that you can get the answer lah. So, answer is, okay. So, kita ada sebanyak 7.92 times 10 power of 22 oxygen gas. So inilah jawapan dia. This is the answer. Ya. Yeah? This is the answer lah. Boleh salin. Okay, salin ya. Kamu fokus tau, ya. Jangan tidur. Jangan buka, lepas tu tinggal je saya. Ada juga kan. Anak saya banyak kali. Kadang-kadang tengah buka je. Mama nak makan? Mama nak tu? Amboi. Ada madam, ada. Apa ada? Ada. Ada Tak hilang. Sebab anak saya anak saya pun macam tu kan. Mama nak makan. Masa tu lah nak kelas, masa tu lah nak makan kan. Masa tu lah lapar. Mama lapar. Cepuk sekali buat kan. Tengok kelas dulu kan. Tapi biasalah budak jantan ni kan. Budak bukan budak jantan, budak perempuan pun sama kan. Okay, kamu fokus ya. Kalau dengar tau sebab ini je lah masa yang orang kata saya berikan perhatian lah. Sebab kita tak salah buat banyak kali dalam satu kerja tu buat banyak kali. Nanti wasting our time kan. Terus dia bagi faham masa kelas. Masa lain tu nanti kita just buat revision je. Ni nanti kamu buka lepas tu tangan buka Instagram kan. Nanti rugi masa lah. Ya? Tak fokus macam tu. Tolong fokus lah ya. Okay. So seterusnya okay. Seterusnya kita nak kira mass of sulfur dioxide lah. Ya. Mass sulfur dioxide, kita buat perkadaran di antara copper sulfide dengan sulfur dioxide lah. Ya, di sini. Jadi kita nampaklah daripada equation tu kita ada 2 mol. Kita ada 2 mol copper 2 sulfide menghasilkan 2 mol. Ni daripada equation lah. 2 mol SO2.
2 mol copper sulfide. Mana datangnya ni? Mana madam buat ni? Tengok daripada equation lah. Equation. 2 dia kan daripada equation. Pandai. Okay. 2 mol copper sulfide menghasilkan 2 mol sulfur dioxide lah. Okay, tapi sekarang copper sulfide yang diberikan kepada kita banyak ini mol dia. 0.0879 mol copper to sulfide. Berapa mol sulfur dioxide yang kita boleh hasilkan? Sama lah kan? Betul tak? 2 hasilkan 2. Kalau 0.0879 dapat berapa mol sulfur dioxide? Dapat yang sama lah. 0.0879 juga. 9 juga kan? Okay. So dia nak adakah dia nak mol? Tak, dia nak mass. Betul? So kalau nak dapatkan mass sulfur dioxide, kita darabkan mol, darab dengan molar mass lah. So mol dia 0.0879 darab dengan molar mass. SO2 ialah berapa? 32 plus dengan 32 juga kan. 64 lah kat sini. Ini kita ada 64. Betul lah? So kita dapat 5.63 gram. Jangan lupa letak unit bila ditanya mass. Boleh, pakai tangan lah. Pakai tangan. Apa tu? Tak ada. Kadang apa macam-macam lah kan. Dekat rumah kan. Iklan itu. Iklan. Itulah. Macam-macam. Ada yang saya sedih ialah bila ada dia banyak tanggungjawab lah. Kadang anak sulung. Masa tu lah mak dia nak minta tolong ni pada kat rumah kan. Itu sedih lah. Saya pun tak tahu nak tolong macam mana lah kan. Ada yang call tu kena tolong mak, kena tolong ayah dia, kena apa benda-benda buat lah macam tu. Yang tu saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Kalau nak paksa pun mak ayah kan. Kalau tak paksa pun proses belajar. Macam mana kan, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi buatlah yang terbaik lah ya. Mana yang ada masa tu buatlah yang terbaik. Okay, salin cepat. So seterusnya kita nak dapatkan volume SO2 at STP. Kita sudah dapat mol SO2 kan. So sekarang kita boleh kira lah volume SO2 at STP. Jadi nak kira volume SO2 at STP, kita ada darabkan mol dengan molar volume lah ya. Molar volume dia adalah 22.4 lah ya. VR lah. Okay, so saya letakkan dia sebagai VR. Jadi kita ada 0.0879 darab dengan 22.4. So that you will get the answer is 1.97 liter or dm cube. Nak tukar kepada mililiter pun boleh. Nak tukar kepada cm cube pun boleh. So dapatlah the answer for number 10. Okay. Salin? Boleh. Okay. Alright. Kita sambung nombor 11. Okay. Nombor 11 ni dah masuk konsep lain dah. Define limiting reactant. Yang ni saya nak cerita dululah limiting reactant ni. Okay. Saya bagi punya hint. Apa ya? Saya nak buat dulu. Okay. Apa
pain. Pain yang biasa ada tak? Okay. Okay, sebelum saya masuk kepada limiting reactant lah, saya nak kamu bayangkan benda macam ni dulu. Okay, katalah saya ada, saya nak buat burger kan. Burger tu bentuk dia macam gini. Okay, burger tu bentuk dia macam ginilah. Okay, yang sebelum ni kita belajar tu lah kan. Okay, burger tu ni ada roti. Okay, lepas tu ada daging. Daging buat yang 4 segi ke? Bukan 4 segi kan? Daging tu biasanya bulat lah. Allah, padam. Cipno pula lah. Nice. Cipno. Okay, ni daging dia. Saya buat bulat lah. Biasa burger. Okay. Allah Akbar. Okay. Ni daging. Lepas tu dia ada sayur. Kan? Lepas tu dia ada daging lagi. Ni burger special. Telur daging roti. Okay. Sekarang kan, cuba kamu imagine. Kalau saya ada sebanyak 4 roti. Berapakah daging yang diperlukan? Berapakah daging yang diperlukan? Dua. 4 roti yang diperlukan sebanyak tak nak. Saya buat lain lah, sebab lain. Tak mau. Tak best. Sebab banyak sangat dia punya reactant. Reactant dia banyak, susah nanti. Susah saya nak ajar, susah kamu nak fikir. Saya tak mau. Okay, kita buat burger murah je lah. Burger simple je. Okay. Okay. Macam tu je. Okay. Kalau saya ada 4 roti, berapakah daging yang saya perlukan? Kalau ada 4 roti, berapa daging yang saya perlukan? 2. Saya perlukan sebanyak 2 kan? Berapakah burger yang saya boleh hasilkan? 2. 2 kan? Yang ni perkadaran yang sebelum ni kita belajar lah. Okay. Kalau kamu diberikan sebanyak 1 daging, berapakah roti yang kita perlukan? 2. 2 roti. 2 roti kan? Berapakah burger yang kita boleh dapat? 1. Inilah secara kimianya. Kita belajar lah. Ya. Okay. Okay. Sekarang. Okay. Andai kata. Kan. Saya nak padam. Okay. Okay. Katalah diberikan kepada kamu. Okay. Diberikan. Okay. Katalah diberikan keadaannya macam gini. Okay. Setakat yang kita belajar ni semua kena padan lah. Maksudnya kita ada 4, kalau 4 roti dia akan react dengan 2 daging. Kalau 2 daging dia perlukan sebanyak
4 roti. 2 roti perlukan 1 daging lah. Menghasilkan 1 burger. Okay. Tetapi bila kita belajar limiting reactant, kita belajar soalan seterusnya adalah soalan limiting reactant. Limiting reactant ni kamu diberikan semua reactant tu tapi dalam ratio yang tak kena dengan dia. Contohnya katalah kamu diberikan sebanyak 6 roti dan diberikan sebanyak 5 daging. Kamu diberikan 6 roti, 5 daging. Okey, diberikan ini. Ini bertindak balas. Jadi, bahan yang manakah apabila kita selesai buat roti tu, bahan yang manakah yang tak cukup ataupun bahan manakah yang berlebihan? Roti tak cukup. Daging. Daging lebih. Daging terlebih. Daging terlebih, kan? Daging adalah excess reactant. Limiting reactant adalah bahan yang tak cukup. Bahan tak cukup tu. Contohnya katalah kita buat tu kan, kita buat. Okey, kita dibekalkan banyak ni. Okey. Jadi kita ambil lah roti tu, ambil roti, letak daging, ambil roti. Ni dah tolak 2 dah, betul? Ni tolak 2. Ni tolak 1. Kan? Okey, buat lagi. Ni tinggal 4 dah, kan? Ini tinggal 4. Okey. Lepas tu ambil lagi. Yang ni dah tinggal 4 juga. Lepas tu ambil lagi. Okey. Tolak lagi 2. Betul? Tinggal 2 kat sini. Yang ni tolak 1 lah. Kita buat another set of burger. Ni tinggal 3. Okey. Ni another set lah. Ni set pertama. Ni set 1. Yang ni dapat set yang kedua. Okey. Lepas tu buat lagi 1 burger. Okey. Kita gunakan 2 roti. Lepas tu letak daging. Okey. Buang 2. Yang ni kosong. Yang ni tolak 1. Yang ni lebih 2. Kan? Maksudnya nanti selepas kita siap tu, kita masih ada lagi berapa lebihan? 2 daging. 2 daging lah. Faham tak ni? Jadi, kalau kita tengok di sini, apakah bahan yang habis dahulu dalam tindak balas ini? Kita ada Roti. roti. Apakah bahan yang berlebihan? Daging. Yang habis dahulu dalam tindak balas itu, ini kita nak namakan sebagai limiting reactant. Limiting reactant. Ini adalah bahan excess reactant. Okay. Jadi, kalau kita nak tengok berapa banyak burger kita boleh dapat, kita tengok daripada mana? Daripada bahan berlebihan ke ataupun daripada bahan limiting? Limiting. Tengok daripada limiting kan? Okey. 6 roti hanya boleh dapat 3 je burger. Jadi ini boleh jadi burger tak? Ini tak boleh jadi burger. Jadi kalau kita tengok di sini, limiting itulah yang menentukan berapa banyak burger kita boleh dapat. Tahu? Sebab kalau bahan excess ini tak boleh menentukan berapa banyak burger dapat sebab dah habis dah roti tu tak boleh nak buat burger dah. Faham tak ni? Bahan yang menentukan berapa banyak burger dapat ialah bahan limiting. That is roti lah macam tu. Ataupun kalau dalam keadaan kimia kita nak kita katakan bahawa yang menentukan produk ni, ini we call it as produk lah. Ni produk dia. Yang menentukan berapa banyak produk dapat adalah daripada amount of the limiting. Yang menentukan berapa banyak produk dapat ialah bahan yang menentukan berapa banyak produk dapat adalah bahan limiting. Sebab kalau dah habis limiting, dah tak boleh dah dapat burger tu. Macam tu. Faham tak? Faham. Ini konsep dalam limiting reactant lah. Limiting reactant. Yang kamu nak belajar nanti.
Faham tak ni? Faham ya? Okey, ada sesiapa yang tak faham? Okey. Kalau tak faham boleh terang balik. Saya terang lagi, tak ada masalah ya. Sebab dia a bit difficult lah untuk kamu ya. Okey, kalau faham saya teruskan dengan soalan lah. Okey, mari kita lihat limiting. Okey, maksud limiting, kita tengok definition of limiting lah. Definition of limiting. Limiting return is a return that is completely consumed. Dia habis digunakan dalam tindak balas. Macam roti tadi lah. Roti tadi habis digunakan untuk menghasilkan burger lah. Okay. In a ration. And limit the amount of product form. Limiting return adalah bahan yang habis dalam tindak balas tersebut dan menentukan ataupun menghadkan jumlah produk yang terbentuk. Faham tak ni? Dia yang menentukan. Limiting return determine the amount of product form lah. Macam tu. Ada dua keyword untuk limiting. Satu, limiting return is a return that is completely consumed ataupun used up first. Ya. Limiting return juga kita boleh definekan dia sebagai reactant that is used up. Dia habis. Used up first. Ini satu. Ataupun habislah completely consumed. Ataupun completely consumed. Ini satu point. Point yang kedua. Determine ataupun limit the amount of product form. Dia menentukan berapa banyak produk terhasil. Itu maksud limiting reactant. Boleh ha? Okey. Okey, boleh salin. Maksud limiting reactant. Madam, Ya. kalau macam dia tanya soalan define kan, dia kena hafal maksud dia ke boleh buat ayat sendiri? Janji ada Boleh buat ayat sendiri, tetapi tak boleh lari maksud. Boleh buat ayat sendiri, tak ada masalah. Tapi maksud dia tak boleh lari. Kamu nak buat ayat apa? Contohnya, return that is finish. Contoh kan? Finish first. Boleh? Tak ada masalah. And that determine the number of product form. Boleh? Macam tu. Boleh? Tak ada masalah. Boleh buat ayat sendiri. Tak ada masalah ya. Dia je. Tapi kalau nak senang, hafal je lah kan. Yang penting faham dia punya maksud itulah ya. Ataupun apa-apa ayat yang kamu rasa kamu selesa gunalah, tak ada masalah. Ya, boleh. Tapi untuk limiting reactant kena ada dua definition ni. Kalau kamu buang satu, kosong. Dia kena ada dua point ni. Okay, boleh ha? Okay, mari kita lihat soalan yang kedua. Ni. Dia masuk soalan yang kedua ni, sebenarnya saya ketak nak ajak ni. Takut. Ketak tau. Tahu habak ketak Ketak sungguh nak ajak dia. Mana takut dia pun tak faham. Marilah ya, yang bukan utara. Cik pun sebenarnya bukan pandai sangat cakap utara, tapi sebab dah lama hang dengan orang utara, si pandailah sikit-sikit. Macam tu lah. Alright. Okay. So
Kita tengok ya. Kat sini saya nak bagi faham konsep dulu ni ya. Lepas tu baru saya nak mengayat. Okey, zinc react dengan HCl. According to ni ya. Determine the limiting reactant. Macam tadi kita nampak kan, pakai roti, pakai daging tadi senang. Sebab kita buat dalam the whole number yang simple. Tapi when use mole, dia dah jadi susah sikit. Ya, tapi taklah susah sangat. Ya. Okay. Mari kita lihat. Kalau kita tengok di sini. Okay. 1 mole zinc from the equation. 1 mole zinc perlukan 2 mole HCl. Kalau tak faham kamu terus cakap tau. Ya, jangan malu-malu tau. Ya. Saya tak nampak expression muka kamu, saya tak boleh nak tanya, saya tak boleh nak tu. Jadi maklum lah cakap dengan laptop ni kan. Macam tu lah ceritanya kan. Zaman sekarang ni kan bercakap pun kat laptop je. Pun kadang-kadang laptop pun ada hang. Okay. Ya. Kita tengok. Ni mana saya dapat? Saya dapat daripada equation. 1 mol zinc dia perlukan sebanyak 2 mol HCl lah. Okay. Jadi sekarang kalau kita ada sebanyak, kamu diberikan zinc tu adalah 0.05. Okay. Sekarang kamu diberikan situasinya. Macam ni. Zinc tu kamu diberikan sebanyak 0.05 mol. And kamu diberikan HCl tu. Okay. Diberikan 0.075 mol. Kan? Okay. Jadi sekarang kita ambil daripada persepsi zinc. Allah, madam ni ada persepsi pula. Dengar je. Ya. Okay. Katalah kita ambil daripada persepsi zinc. Untuk 0.05 mol zinc, berapakah mol HCl yang diperlukan? Jadi 1, 2. Jadi ini darabkan dengan 2 lah. So kita ada sebanyak 0.1 mol HCl. Sebenarnya kalau, dengar betul-betul ya. Dengar tau. Kalau tengah basuh pinggan ke berhenti kejap. Kalau jaga adik ke kan. Ada yang jaga adik, jaga anak buah kan. Ada yang macam-macam lah kan. Kat rumah kita tak boleh nak kata kan. Nak salahkan kamu tak boleh. Nak salahkan saya pun tak boleh. Nak salahkan orang. This is our situasi sekarang ya. Okey, kalau jaga adik pun dengar juga. Bagi faham ya. Walaupun tengah buat susu adik ke, bagi faham juga ya. Okey. Kita ada 1 mol zinc, kita perlukan 2 mol HCl. Ini mana saya dapat? Saya dapat daripada equation. Okey. Tiba-tiba kamu diberikan 0.05 mol zinc. Kamu sebenarnya memerlukan sebanyak 0.1 mol HCl. Sedangkan HCl yang dibekalkan kepada kamu 0.075. Adakah HCl cukup? Kat sini. Tapi HCl yang dibekalkan kepada kamu adalah 0.075 sahaja. 0.075. Mol HCl. Okey. Tak cukup. Ini kita tengok daripada persepsi zinc. Okey, mari kita lihat daripada persepsi HCl pula. Madam ni persepsi juga. Tak apalah, persepsi pun tak apa. Okey, kita tengok daripada persepsi HCl. 2 mol HCl perlukan 1 mol zinc. Okey, kalau kamu diberikan 0.075 mol HCl,
berapakah mol zinc yang diperlukan? Mestilah separuh. Bagi 2 kan? Bagi 2. Betul. Dapat berapa? 0.075 divided by 0.0375. 0.0375 mol zinc. Sedangkan mol zinc yang diberikan adalah 0.05. Apa maksudnya? Zinc Terlebih. terlebih. Betul, Lebih. nampak tak ni? Sedangkan zinc adalah diberikan 0.05. Baik. Nampak tak apa yang saya nampak? Tak lagi. Okey. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, zinc ni bila kita tengok daripada persepsi HCl, zinc adalah excess. Okey. Kalau kita tengok daripada persepsi zinc, HCl adalah limiting reactant. Ataupun bolehlah kita katakan bahawa excess reactant adalah zinc. Limiting reactant adalah HCl. Okey. Pehe ko tak pehe? Pehe. Pehe ko tidak? Faham Pehe. tidak? Pehe. Ha? Pehe lah. Macam tu. Kita tengok Pehe. daripada persepsi HCl. Persepsi HCl, okey, zinc adalah excess. Tapi kalau tengok daripada persepsi zinc, HCl adalah limiting reactant. Meet tak kedua-duanya tu? Maksudnya, kalau dalam kes ini, kalau kita tengok, kalau zinc adalah excess, maksudnya HCl adalah limiting. Okey. Kalau kita tengok daripada persepsi zinc, HCl adalah limiting, manakala zinc adalah excess reactant lah. Meet lah kedua-duanya, betul tak? Random. Maksudnya kita kena tengok dari dua-dua persepsi lah. Tahu dia punya. Tengok satu je cukup. Tapi Oh, saya satu ajar je. dua-dua sebab nak bagi kamu faham. Pada peringkat awal ni saya ajar dua-dua. Sebab nanti kalau kamu tengok daripada persepsi mana pun kamu dah faham. Tengok daripada persepsi mana-mana pun boleh. Macam tu. Pehe. Ada siapa yang belum? Saya nak kamu faham. Ya. Tu yang saya kata, jaga adik ke, jaga anak buah ke, tengah basuh pinggan ke, bagi faham. Ya. Sebab nanti kalau seorang-seorang ni nak faham ni dia agak susah. Dia agak susah lah untuk bagi kamu faham tu. Ya. Kalau saya ada, at least I can help you. Terang balik macam tu. Ya. Okay, ada sesiapa yang tak faham? Ke? Faham, madam. Faham Okey. Yang ini saya ajar daripada persepsi kedua-dua reaktan lah. Saya ajar daripada persepsi kedua-dua reaktan. Okey. Nanti dalam calculation yang sebenar masa exam, kamu ambil lah salah satu. Jangan daripada persepsi kedua-dua, ambil salah satu je. Ya. Saya ajar dua-dua sebab pada peringkat awal saya nak bagi kamu faham. Saya nak betul-betul kamu crystal clear dengan apa yang kamu sedang buat lah macam tu. Ya. Okay. Madam. Ya. Limiting reactant tu maksud dia yang lebih kan? Limiting reactant yang tak cukup. Contohnya macam ni lah. Contohnya macam ni kan. Okay. Kita tengok sekarang daripada zinc lah. Daripada persepsi zinc. Okay. 0.05 mol zinc perlukan 0.1 mol HCl. Okay. Kenapa saya ambil 0.05? Sebab benda ni yang kita dibekalkan. Kita dibekalkan banyak ni. Contohnya macam tadi lah kan. Okay. Katalah saya bekalkan kepada kamu 7 roti. 7 roti. Kan. Lepas tu saya bekalkan kepada kamu 2 daging. Ni dibekalkan kepada kamu. Ni dibekalkan kepada kamu. Okey. Kalau 2 daging sebenarnya dia memerlukan sebanyak okey, equation dia macam ginilah. Okey, equation dia macam gini.
Equation asal lah. 2 roti tambah 1 daging hasilkan 1 burger. Macam tu. Wah, apa? Tak apalah macam apa dia. Okey, ini equation asal dia. Ini equation asal dia. Ya. Okey, sekarang kamu diberikan 2 roti, 2 daging. 2 daging sebenarnya dia memerlukan sebanyak 4 roti. roti. Kan? Okey, tapi sekarang roti yang dibekalkan kepada kamu ada 7. Ada 7 roti. 7 roti. Kan? Betul tak? Sekejap, saya buat equation balik. Ke saya mengkonfuskan lagi. Sekejap. Allahu Akbar. Padam semua. Kena kat situ lah. Oh, mat jatuh. Phone jatuh. Ayuh. Okay. Alright. Sana. Okay. So, kamu diberikan ini. Kamu diberikan inilah data dalam data. Mana saya punya pen? Okay, kamu diberikan ini. Okay, jadi kita buatlah. Ini equation kita. This is our equation lah. 2 roti, 1 daging. Dapat 1 burger lah. Okay. So sekarang, kalau kita tengok, kamu diberikan ini. Okay, kita tengok dari persepsi daging. 2 daging dia equivalent to 4 roti. Betul? Tapi kamu dibekalkan sebanyak 7 roti. Maksudnya sekarang roti ni adalah excess. Macam tu. Ataupun kita tengok daripada persepsi roti. Okey, 7 roti. Okey, 7 roti daripada equation. Okey. 2 roti no. Okey, 2 roti perlukan sebanyak 1 daging. Apa ni? Saya salah lukis. Nanti takut kamu lagi confuse. 2 roti perlukan 1 daging. Kalau 7 roti perlukan berapa daging? Allah 35 tak best. Tak mau. 8 lah, saya boleh letak 8. Apa tengok ni? Sana. 8 lah. Kamu diberikan 8 roti. 8 roti. Aduh. Sorry lah kalau saya mengkonfuskan. Okay. So sekarang kalau kamu diberikan 8 roti. 8 roti memerlukan sebanyak 4 daging. 4 daging. Tapi daging yang dibekalkan kepada kita berapa? 2 je kan? 2. So apa maksud dia sekarang? Daging limiting. Daging limiting. Limiting return lah. Betul? Kalau ini kita tengok daripada persepsi. Lagi sekali lah. Sorry lah, saya mengkonfuskan kamu pula. Okay, tengok ya. Okay. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Ya Allah, mudahkanlah bicaraku, mudahkanlah pemahaman kan dan sebagainya. Okay. So, kita tengok sekarang. Tengok yang ni lah. Ya. Kamu dibekalkan ini. Ini yang kamu dibekalkan. Ini yang dibekalkan kepada kamu. 8 roti, 2 daging. Okay. Lepas tu dia tanya, yang mana satu limiting return, yang mana satu excess. Okay, mari kita tengok. Daripada equation, 2 roti perlukan sebanyak 1 daging. Ini kita tengok daripada persepsi roti lah. Maka 8 roti memerlukan sebanyak 4 daging. Tapi daging yang dibekalkan 2. Apa maksudnya? Daging adalah limiting return. Kan? Okey. Kalau tengok ni pula. Daripada persepsi daging. Okey. Daripada persepsi daging. Okey. 1 daging memerlukan sebanyak 2 roti. Kalau 2 roti, ni dibekalkan kepada kamu ni. Yang dibekalkan kepada kamu. Yang dibekalkan. Kita ambil yang dibekalkan ni.
Ni yang dibekalkan. Letak dalam oven. Tak siap. Oven lah. Microwave. Oven. Kan? Panas je. Pagi malam masak. Panaskan je apa-apa kat laki aku kan. Lepas tu makanlah kau yang microwave. Kesian. Dapat bini macam ni. Okay. Dua daging. Perlukan 2 daging. Perlukan 4 roti je. Sedangkan kita ada 8 roti. Apa maksudnya? Roti adalah excess. Samalah dalam kes yang macam ni lah. Faham ke tak? Ke saya more complicated? Okay. Boleh ke? Siapa yang tak faham? Okay, boleh madam. Ya. Alright. Dah clear. Mari kita tengok soalan lah. Okay. Jadi sekarang cara kita nak jawab soalan. Okay. Cara kita nak jawab soalan. Saya nak padam ni dulu. Padam. So, apa tengok iPhone 13 dah keluar kan? Oh, sebaik keluar. Nak kali jatuh dah phone saya ni kan. iPhone 13 keluar. Tapi saya tak adalah nak beli iPhone 13 tu. Tak maulah. Mahal no kan. Budak remaja sukalah beli. Ada cinematic apa benda dah. Alright. Mari kita lihat ni. Cara kita nak jawab soalan. Okay. Bila nak jawab soalan, kamu ambil satu je. Kamu ambil satu sahaja persepsi. Sama ada daripada persepsi zinc ataupun daripada persepsi HCl. Katalah saya ambil daripada persepsi zinc lah. Saya padamlah semua ni. Ini saya nak bagi kamu faham. Kan? Biasalah memang susah kalau nak berkenalan. Sebenarnya nak berkenalan lagi susah daripada nak hari-hari biasa. Kan? Sama lah juga kan. Kalau dulu sebelum masa tengah bercinta dengan husband, ya Allah, bersin pun jaga. Asyam sikit je bersin dia. Sekarang ni kalau bersin kat depan husband, macam nak terkeluar, nak tekak macam tu kan. Husband pun sama. Kalau dia buat angin tu, kentut tu, dulu kan jaga kentut kan. Sekarang ni kalau kentut depan bini, pshum dia keluar. Sama lah bini dia juga kan. Tak susah lah nak jaga bila dah ni. Sama juga konsep suatu bahan kimian. Mula-mula nak berkenalan, nak faham konsep tu susah. Lama-lama nanti dia akan jadi senang lah. Okay. So mari kita lihat. Mari kita lihat. Soalan ya. Jadi kalau kita tengok di sini, daripada equation 1 mol zinc perlukan 2 mol HCl. Kan? Kalau kamu dibekalkan sebanyak 0.05 mol zinc, kita sebenarnya memerlukan sebanyak 0.1 mol HCl. Tapi mol HCl yang dibekalkan itu tak cukup, 0.075. It shows that the HCl is not enough lah, tak cukup. Maka HCl akan menjadi limiting reactant. Jadi sekarang bila kita nak jawab soalan, determine the limiting reactant ni, kamu kena mengayat sedikit, lah. Kamu kena mengayat sedikit. Jadi bila kita dah buat equation ini, kita kena mengayat sedikit lah. For 0.05 mol zinc need 0.1 mol HCl. But HCl provided is 0.075 mol. Thus, HCl is not enough. Oops. Mana bateri saya tu? Mana saya punya charger? Mana dia? Nampak lagi husband pada muka. Tak jelas sengaja nak ambil contoh, tak tahu ambil contoh apa ya. It's not enough ya.
Sorry lah bang, nanti balik minta maaf balik. Enough ya. The HCl is not enough. Thus, HCl is a limiting reactant. Okay. Okay. Ni kita kena mengayat sikit lah bila kita buat, bila kita menjawab soalan. Ya. Ataupun kita katakan bahawa kalau kita kira tiba-tiba kita terdapat yang excess. Kita katakan bahawa salin dulu yang ni. Salin dulu yang ni. Ini salah satu option jawapan lah ya. Salin dulu. Sekejap lagi kita tengok yang kalau kita kira yang excess. Wah, 5 lebih dah. Salin dulu. Sekejap lagi kita tengok sikit je lagi habiskan soalan nombor 11 ni ya. So esok saya buat kelas tau. Nanti saya tanya dekat grup lah kalau ada kamu ada hal. Kita mungkin buat malam ke gitu. Ya. Nanti saya tanya kat grup ya. Hopefully kamu boleh lah buat. Kita boleh buat lah ya. Okay, dah ke? Dah habis ke? Hello? Dah. Okay. Kita tengok yang ni. Yang ni pun. Yang ni dia kira dari segi yang akses. Tak payah kot. Nanti kamu confuse lah. Tengok saya punya jawapan je lah. Ya. Okay. Tak payah tengok yang akses lah. Kita tengok yang ni dulu. Nanti yang akses kita tengok pada latihan lain. Okay. Kita tengok soalan yang seterusnya yang kedua. Tengok soalan yang kedua tu. Calculate the mole of zinc chloride. Kita nak dapatkan mole zinc chloride kat sini lah. Ya. Okay. Nak dapatkan mole zinc chloride, kita kena ambil yang limiting tadi. Yang limiting tadi ialah HCl. HCl yang limiting. HCl kita ambil daripada perkadaran mole HCl yang limiting lah. Okay, calculate the mole of zinc chloride form. Jadi kita ambil dia punya equation. 2 mole HCl akan produce 1 mole zinc chloride. Ni. Inilah equation dia ya. Okay. Jadi sekarang berapa mol HCl yang dibekalkan? Yang dibekalkan tau. Jangan ambil daripada yang kita kira kat sini ni. 0.1 ni bukan. No. Ambil daripada yang kita dibekalkan tu. Jadi yang dibekalkan kepada kamu 0.075 mol HCl. Okay, dia akan menghasilkan 0.0325 mol zinc chloride. Ni mol zinc chloride yang dapat lah. So, dah dapat mol zinc chloride, dia nak mol zinc chloride. Macam ni lah mol dia. 2 mol HCl produce 1 mol zinc chloride. 0.075 mol HCl akan produce 0.0325 mol zinc chloride lah. Macam tu je. Madam, Ya. 0.0325 ke 0.0375? 75 ya? Oh sorry silap. 75. 0.03775. Okay. Dah habis lah number 11 ya. Okay. Habis salin ke? Dah habis salin? Ada apa-apa nak tanya ke? Okay, kalau tak ada, kita dismiss lah ya. Okay. Boleh dismiss lah. Okay ya. Rasa sampai sini Dah saja. habis. Mana perginya? Okay, so tak ada apa-apa, kita dismiss lah ya. Okay, bye. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.